Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So hari ini kita akan sambung pembelajaran kita berkenaan dengan boundary layer, tetapi kita masuk ke satu keadaan yang lain, iaitu kita cuba menyelesaikan boundary layer di dalam keadaan turbulent. Okay, seperti yang pernah saya terangkan sebelum ini, bahawa boundary layer boleh dibahagikan kepada dua keadaan. Okay, pertama, andai kata kita mempunyai satu plate seperti ini dan terhasil boundary layer. Tetapi sekiranya plate tersebut terlalu panjang atau aliran udara adalah terlalu tinggi, hal laju adalah tinggi, ada kemungkinan kita kata gelora akan berlaku. So gelora adalah turbulent, oleh itu kita boleh beranggapan bahawa akan berlaku boundary layer di dalam bentuk turbulent. Tetapi pertukaran, changes between laminar and turbulent boundary layer, it's not occur at one split second. Okay, so it's will change gradually. Oleh itu, okay, kita juga mempunyai satu region yang dinamakan transition. Okay, oleh itu saya harap pelajar dapat imagine bahawa boundary layer sebenarnya boleh dibahagikan kepada tiga region, iaitu laminar boundary layer di sini. Di sini adalah transition, maksudnya perubahan di antara laminar boundary layer dan turbulent boundary layer, dan di sebelah kanan sekali adalah turbulent boundary layer. Okay. So, apa yang dimaksudkan laminar dan turbulent ialah di dalam laminar kita beranggapan bahawa molekul masih lagi bergerak di dalam streamline yang teratur. Okay, tetapi di dalam turbulent kita dapati bahawa streamline mula cross each other, mula bergerak melintasi antara satu sama lain. Okay. Dan di dalam region transition di sini kita dapati berlaku percentage, maksudnya mungkin laminar 20%, turbulent 80%. Satu ketika laminar semakin berkurangan sehinggalah turbulent akan menjadi 100%. Okay, itu yang dimaksudkan dengan laminar boundary layer dan turbulent boundary layer. Okay, di dalam silibus kita hanya fokus kepada laminar dan turbulent sahaja. Kita tidak menumpukan perhatian kepada apa yang berlaku pada transition. So berkenaan dengan transition boundary layer, so kita akan melihat di dalam tajuk Advanced Fluid Mechanics di dalam subjek master kita. Okay. Oleh itu, memadai untuk awak melukis boundary layer yang terhasil di atas sesuatu plat adalah seperti ini. So laminar dan akhirnya turbulent. Okay, memadai untuk kita mengatakan bahawa berlaku transition ataupun berlaku perubahan di antara laminar dan turbulent, tetapi kita beranggapan bahawa area untuk transition adalah terlalu kecil dan diabaikan di dalam silibus ini. Oleh itu, di manakah berlakunya transition? Transition antara laminar kepada turbulent berlaku secara generalnya ialah pada Reynolds number 5 darab 10 kuasa 5. Okay. Walau bagaimanapun ada sesetengah buku yang mengguna pakai bahawa transition antara laminar dan turbulent berlaku pada sekitar 3 darab 10 kuasa 5. Okay, yang ini saya harap awak dapat alert. Okay. Dan nilai transition ini sekiranya tidak diberi di dalam soalan, pelajar boleh menggunakan 5 darab 10 kuasa 5 sebagai transition. Oleh itu, kadang-kadang Reynolds number ditulis sebagai RT, transition. Atau sesetengah buku dia menggunakan nama critical Reynolds number. Dia tulis Reynolds CR ataupun Reynolds number C. So, sama ada dia penggunaan critical Reynolds number atau transition Reynolds number. Saya harap pelajar dapat memahami maksud Reynolds number tersebut. Ia adalah sempadan di antara laminar boundary layer dan juga turbulent boundary layer. Okay, kemudian persoalan yang kedua ialah bagaimana kita untuk mengira nilai Reynolds number.
Kerana di dalam fluid mekanik 1, kita lebih didedahkan ke dalam aliran flow in pipe. Okay, kita ada flow in pipe dan saya rasa para pelajar telah mengetahui untuk mencari Reynolds number ini, kita mengira dengan menggunakan rho VD over mu. Di mana rho adalah density of fluid, V adalah velocity of fluid, D adalah inner diameter of pipe, K dan mu adalah dynamic viscosity of pipe. So inner diameter di sini melambangkan berapa luas ataupun berapa banyak air yang mengalir. Tetapi di dalam boundary layer, kita dapati bahawa plate yang kita ada tidak mempunyai nilai diameter. Kerana cecair yang berlaku, liquid yang melalui plate ini, kita kata mungkin adalah infinity. Mungkin sampai terlalu tinggi. Okay, oleh itu tidak ada diameter dalam kes ini. Oleh itu, idea dia mudah saja, kita menggunakan idea similarity sebenarnya. So oleh kerana kita dapati bahawa di dalam flat plate ini, diameter tidak berfungsi, tetapi dimension. Saya harap awak dapat ingat sewaktu kita belajar Buckingham Pi Theorem, kita belajar ada geometry effect, ada kinematik dan ada dynamic. Oleh itu, kita melihat geometri di sini, kita dapati bahawa di dalam flat plate tidak ada geometri diameter. Tetapi apakah geometri yang mempengaruhi? Kita ada dua geometri. Pertama adalah panjang ini dan geometri yang kedua adalah lebar plate. Tetapi saya rasa pelajar pun telah nampak di dalam pengiraan boundary layer yang sebelum ini, kita boleh cancel off value of width. Maksudnya lebar sesuatu plate, lebar sesuatu plate tidak memberi kesan kepada boundary layer. Yang memberi kesan ataupun yang memberi efek secara langsung adalah panjang plate tersebut. Oleh itu, Reynolds number untuk boundary layer boleh diukur dengan menggunakan rho VL over mu. Di mana rho adalah density bendalai yang mengalir di atas plate ini. V adalah velocity bendalai tersebut, L adalah panjang plat yang dilalui oleh bendalai tersebut dan mu adalah dynamic viscosity. So saya harap mulai sekarang pelajar dapat membezakan kegunaan Reynolds number. Satu, kita kata kegunaan pengiraan Reynolds number untuk aliran flow in pipe, aliran di dalam pipe. Dan yang kedua yang kita belajar sekarang adalah aliran yang membentuk boundary layer atau flow on flat plate. Kemudian untuk menyelesaikan boundary layer lamina, kita wrap up sedikit. Lamina boundary layer, kita ada dua penyelesaian utama. Yang common digunakan ialah von Karman equation. Von Karman equation. Di sini von Karman kita perlu mempunyai nilai velocity distribution. So apa yang dimaksudkan dengan velocity distribution? Kita ada nilai U over U. Satu lagi penyelesaian untuk lamina boundary layer, kita ada Blasius solution. Sama ada awak nak cakap Blasius exact solution atau Blasius solution, kedua-duanya menggambarkan penyelesaian yang sama. Di dalam Blasius solution, secara generalnya untuk silibus awak, silibus kita ini, pelajar ataupun kita perlu ada table. So beza antara von Karman dan Blasius, von Karman dia menggunakan pendekatan Y sama juga dengan delta pada ketika U sama dengan capital U. Sedangkan pada Blasius dia pakai Y sama dengan delta pada ketika U 0.99 capital U. So 0.99 membawa maksud 99%. So ini adalah ulasan daripada apa yang kita belajar sekarang ini. Kemudian kita ingin masuk kepada berkenaan dengan turbulent boundary layer. Penyelesaiannya ada dua juga. Seperti yang dinyatakan di sini.
Dia okey, kita ada dua sebenarnya. Kita ada power law form dan juga kita ada empirical form. So ini yang akan kita belajar dan kita akan melihat satu persatu. Okey, so ini ini yang tadi saya terangkan bahawa di dalam lamina kita ada lamina boundary layer, kita ada transition dan kita ada turbulent boundary layer. Okay, so di dalam syllabus kita, di peringkat awal kita hanya belajar fully lamina boundary layer dengan menggunakan idea von Karman dan juga Blasius. Okay, von Karman. Dan sekarang kita pergi kepada second stage, kita melihat fully turbulent boundary layer. Okay, di dalam fully turbulent boundary layer atau turbulent boundary layer sahaja, kita akan melihat penyelesaian tersebut. Kemudian untuk third stage, maknanya peringkat yang ketiga di dalam silibus kita, kita akan melihat bagaimana untuk menyelesaikan penyelesaian boundary layer sekiranya kedua-dua jenis boundary layer ada berlaku di atas satu flat plate. Okay, maksudnya kehadiran lamina boundary layer kita tidak boleh abaikan. Okay, so yang ini yang dimaksudkan dengan lamina and turbulent boundary layer. Okey, untuk lamina boundary layer, saya telah kenalkan awak 5 velocity profile. So, velocity profile tersebut adalah ini. Okay. Jadi, kita ada U over U sama dengan kuasa 1, kuasa 2, kuasa 3, kuasa 4 dan sinusoidal sine. Saya harap pelajar dapat menggunakan velocity profile ini dan cuba untuk mencari nilai delta, nilai local drag coefficient dan drag coefficient. Okay, kerana ini adalah kita kata common practice ataupun common question yang akan ditanya di dalam peperiksaan. Okay. Kemudian kita perlu ingat bahawa kesemua velocity profile ini hanya berlaku di dalam lamina boundary layer. Okey, jadi di dalam turbulent boundary layer, saya akan memperkenalkan velocity profile yang baharu. Okay, seperti yang telah saya terangkan tadi, turbulent boundary layer, kita mempunyai dua cara untuk menyelesaikan masalah tersebut. Metod satu, kita kenali sebagai power law form. Dan metod ini agak mudah, easier, tetapi ia agak kurang accurate. Okay. Metod yang kedua adalah empirical form. Maksudnya kita menggunakan pelbagai nombor ataupun banyak nilai data. Okay. Dan ia adalah lebih complicated tetapi jawapannya adalah lebih accurate berbanding dengan metod satu. So di sini saya tunjukkan sekali lagi bagaimana untuk mengira Reynolds number di dalam flat plate. Okay, kita akan menggunakan rumus rho u L over mu dan definisi untuk semua nilai ini ditunjukkan di dalam gambar rajah ini. Okey, kita pergi kepada metod yang pertama. So ini adalah metod yang pertama yang dikenali sebagai power law form. Okay. So in this method, we feed the data from the velocity profile with a power law equation. So the power law form is U over U equal Y over delta by the power of 1 over N. Okay, diringkaskan cerita. Sebenarnya di dalam turbulent boundary layer, kita dapati bahawa molekul akan bergerak chaotic. Maksudnya pada arah yang tidak diduga. Okey, boleh Okay.
So oleh itu velocity profile yang terbina di sini bukanlah sesuatu yang mudah untuk diplotkan berbanding dengan velocity profile untuk lamina. Kerana lamina pergerakan molekul adalah lebih teratur. Oleh itu kemungkinan sekiranya kita plotkan secara detail, mungkin bentuk curve tersebut adalah seperti itu. Velocity profile-nya. So apa yang kita buat, kita simplify bentuk curve ini. Tetapi simplification yang kita buat ataupun curve yang kita buat sebenarnya mestilah memenuhi bentuk ini, iaitu U over U sama dengan Y per delta kuasa 1 per N. So oleh kerana kita fix dalam bentuk ini, dalam bentuk kuasa 1 per N, so kita namakan metod ini sebagai power law form. Kerana kekuatan sesuatu turbulent boundary layer ditentukan dengan power yang diberikan kepada velocity profile. Walau bagaimanapun, secara generalnya kita boleh bahagikan nilai N tersebut mengikut kekuatan aliran ataupun kekuatan Reynolds number. Seperti yang tertera di sini, selalunya sekiranya Reynolds number di antara 5 darab 10 kuasa 5 sehinggalah 10 kuasa 7, kita boleh membuat anggapan bahawa nilai N adalah sama dengan 7. So begitu juga sekiranya Reynolds number di antara 10 kuasa 7 dan kuasa 8, nilai N adalah 8, dan jika N sama dengan 9, so nilai Reynolds number adalah di antara 10 kuasa 8 hingga 10 kuasa 9. So ini adalah assumption yang awak boleh guna pakai. Dan saya harap awak dapat ingat. Kerana di dalam soalan kemungkinan kita tidak beri apakah power law form itu, tetapi sekiranya kita ada panjang plate di sini, so awak boleh kira, katakan panjang plate ini mungkin 2 meter, had laju ada yang mendatang mungkin U sama juga dengan 12 meter per second contoh. Oleh itu awak boleh mengira apakah Reynolds number yang berlaku di akhir plate ini. So sekiranya Reynolds number yang berlaku di sini adalah di antara 10 kuasa 7 dan 10 kuasa 8, oleh itu bolehlah kita membuat assumption bahawa velocity profile yang berlaku di dalam boundary layer tersebut boleh kita concludekan sebagai U over capital U sama juga dengan Y over delta kuasa 1 per 8. Yang ini saya harap awak dapat faham apa yang dimaksudkan dengan power law form. So maksudnya kita ada velocity profile dalam bentuk kuasa 1 per N. Cuma di sini awak kena berhati-hati. Dia tidak akan ada campur 2 Y per delta kuasa 2 dan sebagainya. Dia tidak ada campur apa-apa lagi di sini. Oleh itu jangan awak simply untuk meletakkan sebutan di belakang velocity profile ini. So here velocity profile hanya berbentuk Y per delta kuasa 1 per N. Untuk menyelesaikan masalah boundary layer seperti yang pernah kita selesaikan sebelum ini, kita pakai 2 equation. Pertama, equation shear stress daripada von Karman. Dan yang kedua, shear stress yang dihasilkan oleh Newton. Berkenaan dengan pengiraan shear stress dengan menggunakan von Karman equation, tidak ada sebarang perubahan. Oleh itu, boleh refer kepada nota yang terdahulu bagaimana kita menggunakan velocity profile, kita substitute di dalam von Karman equation dan seterusnya kita boleh mendapat sebutan nilai tau. Yang menjadi permasalahannya ialah nilai shear stress yang dikira melalui rumus Newton. So apakah rumus Newton? Rumus Newton sama juga dengan tau sama juga mu du dy pada ketika y sama dengan kosong. Saya harap awak tidak terlupa untuk menulis condition y sama dengan kosong kerana
pada ketika Y sama dengan kosong lah, nilai shear stress adalah paling maksimum. Oleh kerana nilai shear stress menjadi paling besar, maksimum, oleh itu kita beranggapan bahawa molekul di sini akan melekat kuat pada permukaan. Oleh itu, had laju untuk molekul yang melekat pada had laju untuk molekul yang melekat pada permukaan ini kita boleh anggap ia sama dengan kosong. Okay, keadaan ini dinamakan no slip condition. Okay, kenapa nilai shear stress oleh Newton tidak boleh digunakan? Kerana kita perlu membuat pembezaan dan akhirnya kita akan masukkan nilai Y sama dengan kosong. Jadi kita buat ujian sekiranya U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/7. So daripada U over U tersebut kita bezakan kepada Y. So kita ada du dy. So kita ada U over delta kuasa 1/7 darab 1/7 darab Y kuasa negatif 6/7. Kemudian kita masukkan Y sama dengan kosong. So kita dapati bahawa keseluruhan sebutan du dy akan menjadi kosong. So apabila du dy di sini menjadi kosong, kita kata sekiranya kita substitute di dalam sebutan ini, kita dapati bahawa nilai shear stress juga akan sama dengan kosong. Walaupun secara matematiknya betul, kita dapati bahawa pengiraan ini tidak boleh digunakan di dalam analisa boundary layer kerana ia tidak mencerminkan ataupun ia tidak reflect kepada keadaan sebenar. Oleh itu, yang di sini awak kena ingat, di dalam turbulent boundary layer, Newton law of viscosity tidak boleh digunakan untuk membuat pengiraan shear stress. Yang itu saya harap awak dapat ingat. So kita tidak menggunakan Newton viscosity, law of viscosity. Kerana apa? Ia akan menghasilkan nilai kosong. So nilai ini kita beranggapan bahawa tidak reflect a real situation. So jadi kita nak guna apa? So jadi di dalam pengiraan turbulent boundary layer, contohnya kita ada U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/7. Kita perlu mengira shear stress juga. Pertama kita akan menggunakan nilai tau daripada von Karman. Okay. Kemudian kita masih lagi memerlukan satu lagi nilai shear stress. Kita tidak boleh menggunakan nilai shear stress daripada pengiraan Newton viscosity law, okay, kerana ia akan menghasilkan kosong. Oleh itu daripada mana kita perlu mendapatkan shear stress? Kita perlu mendapatkan nilai shear stress daripada pengiraan numerical. So shear stress ini kita akan menggunakan idea pengiraan Blasius untuk kita gunakan di dalam pengiraan seterusnya. Okay. Oleh kerana pengiraan Blasius untuk mengira shear stress ataupun numerical method tersebut bukanlah sebahagian daripada silibus kita. Oleh itu di dalam tajuk turbulent boundary layer untuk topik ini, nilai shear stress tersebut akan diberikan dalam soalan. So yang itu awak kena ingat. Maksudnya untuk menyelesaikan turbulent boundary layer, kita awak perlu satu nilai shear stress yang diberi dalam soalan. Okay. Dan nilai shear stress itu daripada mana datangnya? Ia datang daripada pengiraan numerical method. Kita berkenaan dengan menggunakan cara numerical. Okay. So jadi contoh, so kita cuba melihat penyelesaian masalah boundary layer, turbulent boundary layer. Penyelesaiannya adalah sama, cuma nombor sahaja berbeza. Okay. Let's say kita kata kita mempunyai velocity profile U over U sama dengan Y per delta kuasa 1/7. Okay, so ini awak pun boleh nampak ia kuasa 1/7 membawa maksud aliran adalah turbulent. Oleh itu nilai shear stress untuk keadaan ini sekiranya dikira dengan menggunakan empirical method, dengan numerical method, so kita akan dapati bahawa nilai tau di sini adalah sama dengan 0.0226 rho U kuasa 2 mu over rho U delta kuasa 1/4.
Cuma sebutan ini saya harap awak dapat berhati-hati. Kerana ada setengah buku ia menggunakan nilai nu over u delta kuasa 1/4. Kenapa ia menggunakan nu? Kerana awak kena tahu mu over rho sama dengan nu. So kita tahu mu sama dengan rho, nu. So jadi kalau kita kata mu over rho so sama kita kata sama dengan nu. Okay, yang ni saya harap awak dapat alert. Okay. Mu ialah dynamic viscosity dan nu di sini adalah kinematic viscosity. Okay, boundary layer thickness. Okay, contoh untuk pengiraan dengan menggunakan U over U kuasa 1/7. Okay, kita bermula dengan pengiraan boundary layer thickness. Seperti yang kita tahu, pengiraan boundary layer thickness bermula dengan kita menggunakan von Karman equation. So, apa von Karman equation? So, ini adalah von Karman equation. So, maknanya tau sama dengan rho U square d theta dx. Okay. So d theta dx ni sama dengan apa? Selalunya kita boleh ubah penulisan menjadi rho u square d over dx untuk nilai theta. So theta ini theta apa? Theta ni adalah momentum thickness. Okay, so momentum thickness macam mana nak cari? Kita telah belajar di dalam kuliah kita di peringkat awal bahawa nilai theta di sini boleh kita cari dengan menggunakan rumus ini. Okay, saya harap awak dapat ingat. Dan apa yang kita buat, kita gantikan nilai u over u di sini dengan nilai y over delta kuasa 1/7. Dan sekiranya calculation itu dibuat, okay, kita masukkan limit kosong hingga delta, kita boleh mendapat nilai theta sama dengan 7/72 delta. So kemudian apa yang kita buat dengan 7/72 delta, kita substitute into the value of theta here. So kita masukkan di dalam nilai theta di bawah ini. So jadi kita boleh tulis dalam bentuk ini. Kemudian kita rearrange, maknanya kita bawa nilai delta ini kepada d. So kita dapat d theta dx times 7 over 72. Okay, katakan ini adalah equation 1. So kemudian saya ulang sekali lagi bahawa kita tidak menyelesaikan masalah ini dengan Newton's law of viscosity. Kerana jika kita selesaikan, kita akan dapati bahawa nilai shear stress sama dengan kosong. Jadi pengiraan ini tidak boleh diteruskan, oleh itu nilai shear stress mestilah diperolehi daripada hasil penyelesaian Blasius. So maksudnya Blasius mencadangkan untuk kita kira nilai shear stress dengan menggunakan numerical idea. Okey, nilai shear stress ini selalunya diberi di dalam soalan kerana di dalam silibus kita tidak mengira nilai tau tersebut. Oleh itu, di dalam soalan kita telah mengetahui bahawa nilai shear stress adalah 0.0226 rho u square mu over rho u delta kuasa 1/4. So, jadi apa yang kita buatkan? Jika dahulu ketika kita menyelesaikan masalah laminar boundary layer, kita akan samakan, kita equalizekan nilai shear stress daripada von Karman dengan nilai shear stress daripada Newton law of viscosity. Tetapi untuk turbulent boundary layer, kita equalizekan nilai shear stress yang kita dapat daripada von Karman dengan nilai shear stress yang telah diberi di dalam soalan ataupun nilai shear stress yang dikira dengan menggunakan penyelesaian Blasius. Okay. Kemudian selepas daripada ini kita akan bergerak ataupun kita akan menyelesaikan seperti biasa. So apa yang kita buat, kita kumpulkan nilai delta di sebelah kiri dan kita bawa ke semua nombor ataupun ke semua nilai ke sebelah kanan. Jadi kita akan ada delta kuasa 1/4 d delta sama dengan
nilai ini. Kemudian apa yang perlu kita buat untuk menghilangkan nilai d delta dan juga dx, kita akan kamerkan kedua-dua bahagian. Oleh itu kita kamerkan kedua-dua bahagian seperti ini dan kita akan mendapat jawapan seperti ini dengan nilai c ialah koefisien constant. Jadi kita masukkan nilai boundary condition, kita dapati bahawa x sama dengan kosong pada ketika pada x sama dengan kosong, delta juga sama dengan kosong, sekaligus menghasilkan nilai c sama dengan kosong. Oleh itu, kita boleh menulis kembali persamaan di atas seperti ini. So, apa yang dimaksudkan dengan X sama dengan kosong dan delta sama dengan kosong? Kita beranggapan sekiranya kita ada flat plate di sini dan boundary layer ada di sini. Pada ketika X sama dan kosong di sini, kita dapati bahawa boundary layer belum terhasil. Oleh itu, nilai delta jika ini X sama dengan kosong. Oleh itu, nilai delta di sini sama juga dengan kosong. Kemudian apa yang kita buat? Kita rearrange equation kita supaya kita boleh menulis nilai delta di sini. Maknanya instead of kita ada delta kuasa 5/4, mengapa tidak kita tulis dalam keadaan delta kuasa 1. Oleh itu kita rearrangekan equation tersebut dan kita akan dapati bahawa nilai delta sama juga dengan nilai ini. So oleh kerana selalunya di dalam boundary layer kita akan mengubah suai nilai delta di dalam sebutan Reynolds number. Oleh itu apa yang kita buat di sini kita akan simplifykan, so awak boleh dapat delta sama dengan 0.3721x over Reynolds number kuasa 1/5. Okay, so macam mana kita nak nak samakan? So kita tengok Reynolds number selalunya adalah mu over 1/Reynolds number lah. 1/Reynolds number sama dengan mu rho u x. Tapi di sini kita kata kita tidak ada rho u x. So jadi apa yang boleh kita buat? Kita boleh darabkan nilai x tersebut. So jadi kita ada mu over rho u kuasa 1/5. Kita darab juga x kuasa 1/5 dan x kuasa 1/5. Oleh itu jawapan kita masih lagi 1 dan kita ada x kuasa 4/5. So jadi rho ux di sini dan mu di sini akan menghasilkan Reynolds number. Oleh itu nilai x di sini akan kita darabkan kita campurkan dengan 4/5. So kita akan dapat x kuasa 1. Okay, itu adalah secara ringkas. Saya harap pelajar dapat untuk membuat penyelesaian ini dan memastikan pelajar boleh mengira nilai delta di sini. Okay, displacement thickness delta star. So ini adalah velocity profile yang kita bincangkan, y per delta kuasa 1/7, dan ini adalah rumus untuk mengira delta star ataupun displacement thickness. Kita masukkan nilai u over u dengan velocity profile yang kita ada. Kita dapat ia adalah 1/8 dan kita masukkan ke dalam nilai delta di sini. Okay, kerana apa? Kita dapat delta star sama juga dengan 1/8 delta. So nilai delta di sini adalah seperti yang telah kita kira sebelumnya. So kita guna pakai rumus ini dan kita boleh dapati bahawa nilai delta star sama juga dengan 0.0465x over Reynolds number kuasa 1/5. Okey, seterusnya momentum thickness. Saya ringkaskan di sini. Kita ada rumus momentum thickness. Kita masukkan nilai u over u. Akhirnya kita boleh dapat ia sama juga dengan 7/72 delta. Kita masukkan nilai delta dan kita dapat nilai theta di sini, iaitu 0.036x over Reynolds number kuasa 1/5. So kemudian kita mengira shear stress.
Okay, di dalam pengiraan shear stress kita kata agak mudah. Kerana apa? Kerana nilai shear stress telah diberikan di peringkat awal. Oleh itu kita guna sahaja equation tersebut. So kita ada tau sama dengan 0.0226 dan kita ada nilai delta di sini. Kita masukkan nilai delta dengan nilai yang telah kita perolehi pada pengiraan pertama dan akhirnya kita boleh dapat nilai tau sama dengan 0.0289 rho u square over Reynolds number kuasa 1/5. Okey, so kemudian kita mengira drag force. Okey, perjalanannya sama. So kita mengira drag force adalah sama, adalah integration of 0 to L tau B dx. So tau B dx ini membawa maksud apa? B dx adalah bermaksud A, iaitu cross section, area of plate. Okey. So maksudnya jika kita ada plate seperti itu, okay, keseluruhan area yang dilalui oleh angin tersebut sebenarnya adalah A. Dan kita telah kira pada pengiraan sebelumnya bahawa nilai tau adalah 0.0289 rho u dan sebagainya. Kita masukkan nilai tau ini dengan nilai yang tertera di sini dan kita buatlah kameran. Dan awak kena ingat bahawa kameran ini dibuat berdasarkan dx. Oleh itu, nilai x di dalam Reynolds number ini awak mesti kembangkan. So ingat Reynolds number adalah rho ux over mu ataupun rho ul over mu. So jadi nilai Reynolds number ini kita kena masukkan di dalam bentuk rho ux over mu dan akhir sekali kalau kita lakukan proses kameran, kita boleh dapat nilai FD sama juga dengan nilai ini, iaitu 0.0361 rho u kuasa 2 over Reynolds number kuasa 1/5 B darab L. Okey, seterusnya kita mengira drag coefficient. So local drag coefficient saya tidak tunjukkan di sini. Ia boleh dikira. So boleh tengok pada nota yang lama, previous notes, dan saya ada ceritakan bagaimana untuk kita mengira nilai local drag coefficient. Kita fokus sahaja kepada drag coefficient, means total drag coefficient, iaitu C capital D. Okey, so kita tahu bahawa ia bermula dengan rumus FD sama juga dengan CD setengah rho AU kuasa 2. Okey, so kita rearrange the equation. So, kita ada FD over 1 over 2 rho U square kuasa 2 A. So A dekat sini adalah sama juga dengan width didarabkan dengan length. Okey, boleh nampak So kemudian kita masukkan nilai drag force yang kita dapat daripada pengiraan sebelumnya. So ini adalah pengiraan drag force yang kita dapat. So kita masukkan di sini dan kita boleh cancel banyak perkara. So kita boleh cancel B, L, B dan seterusnya. So kita boleh dapat nilai CD sama dengan 0.0722 Reynolds number kuasa 1/5.